各位主内亲爱的家人们，平安。Shalom rekan-rekan sekalian. 让我们一同站立，我们来宣告上帝的话。Mari kita sama-sama bangkit berdiri. 我们的帮助乃是从创造宇宙万物的主耶和华而来。愿恩惠、平安从父上帝并主耶稣基督归于我们大家，直到永远。Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Amin. Kasih dalam Tuhan, Shalom. Lukas 2 ayat yang ke-11 mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita mengucap syukur karena Tuhan sudah mau lahir untuk setiap kita. Mari dengan kerendahan hati kita sembah Tuhan, kita tinggikan Dia, sebab Dia adalah Allah kita yang besar, Allah kita yang penuh kasih, Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Besar Allahku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Diadakan dalam terang, kegelapan pun sirna. Umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Dia Allah yang kekal. Dia Allah yang kekal, melampaui waktu, yang awal dan akhir, yang awal dan akhir. Dia Allah Kristus,
disembah, sebab besar dan ajaiblah Dia Tuhan. Besar Allahku, jadikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. How great is our God. How great is our God. How great is our Sebab karena kasih-Nya senantiasa menyertai langkah kaki kita. Kebaikan Tuhan senantiasa ada untuk setiap kita. The goodness of God. I love you, Lord. Oh, your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Sama. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am
komitmen untuk kasih Tuhan. Dan kami pun mau mengambil komitmen untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Mengasihi firman Tuhan. I love your voice. I love your voice. You have led me to the fire in darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I have been in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will speak of the goodness of Your God. goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Terima kasih Tuhan. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of Oh, God. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Silahkan duduk. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. 耶和华对神对蛇说：“你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚。你必用肚子行走，终身吃土。我又叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。” Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的主内的弟兄姊妹们平安。 pada hari manusia jatuh ke dalam dosa, segala sesuatu berubah. 在人类堕落的那一天，一切都改变了。 Adam dan Hawa bersembunyi, malu, takut, tidak sanggup menanggung akibat pemberontakan mereka. 亚当与夏娃躲避神的面，他们羞愧、恐惧，无法承受自己悖逆的后果。
Taman Eden yang tadinya penuh damai kini menjadi tempat yang rusak. 原本非常和平美好的伊甸园，从此被破碎了。 Namun tepat di momen tergelap itu, ketika manusia seharusnya menerima hukuman, Allah berfirman, bukan pertama-tama untuk menghukum, tetapi untuk berjanji. 然而，就在那最黑暗的时刻，本该是人类领受审判的时刻，神却说话了。他首先不是要宣告刑罚，乃是赐下应许。 Itulah yang kita baca di Kejadian 3 ayat 15. 这就是我们在创世纪3章15节所读到的。 Inilah yang disebut sebagai proto-evangelium. 这就是神学上称为的原福音， Injil pertama. 也就是第一次出现的福音。 Allah berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. 创世纪3章15节这样说：“我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。” Pertama, perhatikan siapa yang memulai semua ini. 请弟兄姊妹注意，究竟是谁开始了行动？ Allah berkata, aku akan. 是神主动的说：“我必。” Adam tidak mencari Allah. 不是亚当来主动的寻求神， Hawa tidak menyesali dosanya. 也不是夏娃来主动的悔改， Mereka bersembunyi. 他们反而选择了在这个时候躲避神。 Tetapi Allah datang kepada manusia yang sedang melarikan diri. 然而神亲自来到躲避他的人中间。 Disinilah kita melihat anugerah pertama. 在这里我们看到了神给出的第一个恩典的地方，就是恩典的启蒙。 Allah memulai perjanjian anugerah, bukan manusia. 这是恩典的主动性，神开启了这恩典的之约，不是人。 Bahkan sebelum manusia mengerti kedalaman luka dosa, Allah sudah menyediakan penyembuhan. 在人知道什么是痛苦、悔改、仇恨之前，神已经给了医治的良药。 Seperti kata John Calvin, Allah menawarkan obat sebelum luka itu terlihat sepenuhnya. 就像一个神学家所说的，在伤口还没有开始的时候，神就已经给了这医治伤口的良药。 Yang kedua, Allah menetapkan permusuhan. 第二点，神设立了仇恨。 Ini bukan kebencian yang alami, tetapi keputusan ilahi untuk membangun batas yang jelas anak-anak Allah dan kuasa kegelapan. 这不是说来自天然的仇恨或者敌意，而是神主动地设立了属灵的疆界，神将光明与黑暗分开。 Di dunia yang tampak abu-abu, Allah menetapkan garis tegas, kerajaan terang dan kerajaan gelap tidak bisa berdamai. 在这灰暗的世界里面，神设定了绝对的界限，也就是光明和黑暗之间的界限是不可逾越的。 Saudara dan saya dipanggil sebagai orang percaya untuk menyadari bahwa tidak ada wilayah netral dalam hidup kita. 我们知道，我们属神的人我们没有任何的理由可以生活在黑暗的国度当中，因为我们属神的人与黑暗的国度是不可妥协的。 Kita tidak bisa bersekutu dengan dosa, tapi juga mengaku milik Kristus pada saat yang sama. 我们一定要知道，我们是光明之子，我们要选择的是光明的国度，不可以跟黑暗的势力妥协。 Yang ketiga, pusat dari janji ini adalah sang keturunan perempuan. 第三，也就是应许的中心，它指向女人的后裔，也就直接指向了基督耶稣。 Ini bukan saja sekedar garis keturunan manusia, tetapi merujuk langsung kepada Kristus. 这个不是指人类的后裔，乃是直接指向了基督耶稣。 Uniknya Alkitab biasanya bicara tentang keturunan laki-laki, tetapi di sini keturunan perempuan. 非常特别的是，在圣经里面，我们常常强调的是父系，但是在此处，神强调是女人的后裔。
Ini berarti menubuatkan kelahiran perawan yang digenapi dalam diri Yesus. 所以它预表的是基督耶稣将由童女所生。 Dari Taman Eden sampai salib, seluruh Alkitab menjadi satu benang merah penebusan. 从伊甸园到十字架，整本圣经都是用这一条连续的救赎历史红线来指向这位将要到来的弥赛亚。 Apa yang dilakukan Kristus? 弥赛亚他的使命是什么呢？ Firman Tuhan berkata, ia akan meremukkan kepalamu. 在圣经里说，他将要伤你的头。 Di kayu salib, Kristus menghancurkan kuasa dosa, membatalkan klaim iblis. 基督在十字架上粉碎了罪恶和死亡。 Bagaimana dia melakukannya? 他怎么做到的呢？ Dengan mengalami remuk tumitnya, penderitaan kematian yang dijelaskan. 他在十字架上为我们受死牺牲，尽管他的脚跟被压碎了。 Luka Kristus nyata, tetapi bukan akhir segalanya. 他虽然脚跟被压碎，但是这不是一切的结束。 Ia bangkit dan dengan kebangkitannya kepala ular benar-benar diremukkan. 他复活，他击碎了仇敌的头。 Saudara-saudara, kemenangan kita ini bersifat sudah tetapi juga belum. 亲爱的弟兄姊妹们，在这里我们看到的是什么？已然成就了，但是还没有完全。 Kepala ular sudah dihancurkan, tapi ular itu masih menggeliat sampai hari 仇敌的 penghakiman. 头已经被打碎了，但是仇敌依然还在挣扎。 Itulah sebabnya kita menghadapi pencobaan, peperangan rohani, pergumulan melawan dosa. 所以这就是我们在圣经上说的，我们会常常遇到各样的试炼试探，就是从仇敌而来。他在这个世上的挣扎，让我们看到我们要常常的征战。 Tetapi kita berperang bukan dari menuju kemenangan, tetapi dari kemenangan. 我们知道，我们不是说要去战胜他，而是我们已经得胜，是靠着主的得胜而得胜。 Kristus telah menang dan kita tinggal berjalan mengikutinya. 主耶稣已经得胜了，我们只要单单跟随他的脚步。 Maka apa respon kita hari ini? 那我们今天听到神的话以后，我们的回应是什么呢？ Yang pertama, 第一， jangan putus asa melihat keadaan dunia dan juga kelemahan diri kita. 不要因为这个世界的黑暗堕落和我们自己的软弱而绝望。 Janji Allah lebih kuat daripada kejatuhan manusia. 神的应许比我们每一个人的软弱都要更刚强。 Yang kedua, hiduplah dalam permusuhan yang Allah sudah tetapkan dengan dosa. 第二点，我们一定要保持与罪的仇敌关系。我们一定要明白，我们是光明之子，我们要与罪划清界限。 Jangan berkerumpuni dengan dosa sebab Kristus sudah mati untuk mengalahkan dosa. 我们不要再与罪为伍。当我们已经知道主耶稣在十字架上为我们的罪而死。 Yang ketiga, peganglah pengharapan. Apa yang Allah janjikan di Taman Eden telah digenapi di Golgota. 第三，我们要持守盼望，我们要相信神在以甸园中的应许已在哥哥他地成就了。 Dan akan disempurnakan saat Kristus datang kembali. 他将会完全他的实现，完全他的应许，直到他第二次再来的时候。 Saudara-saudara, 亲爱的弟 Injil 兄姊妹们， pertama yang Allah bisikkan di taman adalah Injil yang sama yang menguatkan kita hari ini. 神第一次在以甸园中立下的应许，跟现在神给我们的应许是一模一样，从未改变的。 Kristus sang keturunan perempuan telah menghancurkan kuasa iblis. 道成肉身的主耶稣已经粉碎了仇敌的权势。 Dan karena janji itu kita berjalan dalam kepastian bahwa yang memulai Allah, Dia juga yang pasti menyelesaikan. 因着他的应许，我们将走在他应许道路中，走成圣的道路，过成圣的生活。 Tuhan memberkati. 上帝 Amin. 祝福大家，阿门。 Di dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya
seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. 因此，主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利，就是神与我们同在的意思。 Menantikan penolongnya, bersoraklah hai Israel, menyambut sang Immanuel. 正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。她将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。这一切的事成就，就是要应验主借先知所说的话，说必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。以马内利翻出来就是神与我们同在。” Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Mari jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita mau menyambut kelahirannya ke dalam dunia bagi kita. Kita bernyanyi dengan sukacita. Kita pujikan dunia gemar dan soraklah. Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah, beri hatimu kepada
menciptakan dunia dengan anugerahnya. Ternyata kuasa yang mulia, ajaib pun kasih-Nya, ajaib pun kasih-Nya, ajaib pun kasih-Nya, ajaib, ajaib pun kasih-Nya. Kasih-Nya sungguh ajaib bagi kita semua, Bapak Ibu. Mari kita rindu memuji Dia, segala pujian hanya baginya. Kita nyanyikan Gloria mulia bagi Allah. Gloria mulia bagi Allah. Dengar malaikat nyanyi. Dengar malaikat nyanyi, suaranya berkumandang, kidung-kidung surgawi, sukacita Gloria, Gloria, mulia bagi Kita nyanyikan kembali baitnya. Gembala di padang gelap. Gembala di padang gelap sedang jaga dombanya, dengar berita suka bagi segala Gloria. Gloria, mulia bagi Allah. Gloria. Gloria, mulia bagi Allah.
Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Aku kuatkan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 3章16节，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。
Shalom. 平安。 Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. 我们一起先祷告。 Berkati setiap kami di malam Natal ini ya Bapa. 天父啊，请祝福我们今天在座的每一位来参加今天的圣诞庆祝的人。 Supaya bukan sekedar tradisi yang kami ingat, tetapi kami bersyukur Engkau sudah datang bagi kami. 主啊，让我们不是只有单单来纪念圣诞节的这个传统，而是单单来到你的圣殿中来，真正来向你敬拜，庆祝你的降生。 Roh Tuhan kiranya memperbarui, menjamah kami satu persatu. 主啊，求你的圣灵此刻亲自临格在这里，降临在我们每一个人的心中。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督得胜的名，我们如此祷告，阿门。 Amin. Firman Tuhan diambil dari satu bagian, yaitu Galatia 4 ayat keempat. 我们今天要一起读的经文是来自加拉太书的4章第4节。 Silakan dalam bahasa Mandarin dulu. 好，我先用中文来读加拉太书4章4节。及至时候满足，神就差遣他的儿子为女子所生，且生在律法以下。 Saya akan terjemahkan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Sampai demikian firman Tuhan, berbahagialah saudara yang mendengar terlebih melakukannya. 我想大家对这节经文都非常的熟悉。 Apakah makna Natal di setengah situasi hidup saat ini kita berada? 我们今天要思想的一个主题是，究竟圣诞在我们生命中如何能够重新唤起我们的盼望？ Menteri Keuangan kita merencanakan satu rencana redenominasi 1000 dibanding 1. 所以我们常常都是说，很多时候我们有各种的想法，可能是1000个想法中有一个是比较特别的。 Saya belum sempat bertemu dengan ahli ekonomi makro, tapi kira-kira saya bayangkan pengaruhnya apa bagi gereja. 我还没有机会可以遇到这个经济学家或者其他的一些数学家来询问这个问题，但是我想在教会中我们可以讨论一下。 Karena 1000 banding 1, jadi kalau saudara menyanyi walau 1000 lidah menjadi walau 1 lidah.
susah menerjemahkannya. 不好意思。 Satu lagu lagi, lagu kesayangan Pendeta Yohanes Marsono. 有一首赞美诗是把约翰最喜欢的。 Sewu kutha wis tak liwati. 大家听就好了，我翻译不了。 1000 city I have visited. 哦，有1000个城市，我就有其中的一个城市。 Saudara-saudara, kalau saudara ada yang bernama Pasar Ribu, maafkan nanti diganti jadi Pasar 1. Saudara-saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姊妹们， situasi hidup kita sungguh tidak gampang. 我们现在所处的这个生活的时代是不容易的。 Dan hari ini kita sedang merayakan Natal di tengah situasi yang tidak gampang itu. 但我们现在是在这个非常不容易的时代和情况之下来庆祝我们的圣诞节。 Apa sih makna Natal yang kita selalu ingat? 圣诞节究竟它的意义是什么样的呢？我们究竟常常记住的圣诞节到底是什么呢？ Apa pula makna Natal yang pada umumnya dunia ini ingat entah orang Kristen atau bukan orang Kristen? 那么在这个世界上，基督徒和非基督徒所认识的圣诞节有什么区别吗？ Lagu-lagu Natal itu belum tentu menceritakan makna Natal. 圣诞节有很多的歌曲，但是这些歌曲并非所有都是真正来描述真正圣诞节的故事的。 Walaupun seolah-olah berbicara Natal. 虽然他们很多的歌曲里面的歌词都是在说圣诞节， Misalnya lagu I have a blue Christmas without you. 比如说有一首歌是说我有一个非常郁闷的圣诞节，因为没有你跟我一起。 Yang nyanyi itu penyanyi yang suaranya mirip saya, Elvis Presley. 唱这首歌的歌手呢，他的声音很像我们的郭牧师。 Saudara-saudara, artinya itu saya sedang merayakan Natal tapi I have a blue Christmas. Jadi Natalannya warnanya biru semua begitu. 那所以这个意思就是说，因为这个声线很像郭牧师，所以郭牧师在庆祝这个圣诞节的时候，好像这个圣诞节也是非常的阴郁的，因为英文里面 blue 的意思就是 bad mood。 Jadi saudara, Natalan itu sebetulnya sedang mengingat kekasihnya yang tidak bersama-sama. I have a blue Christmas without you. 所以呢，这个歌手他在唱这首歌的意思就是表达这个圣诞节呢，这个爱是可以改变的呀。我有了一个很郁闷的圣诞节，是因为没有你跟我在一起。 Apa hubungannya dengan tentang Yesus Kristus? 那这个跟主耶稣有什么关系吗？ Meyu. 没有，tidak ada。 Lebih parah lagi, salah satu lagunya I saw mommy kissing Santa Claus. Saya melihat ibu mencium Sinterklaas begitu. 更糟糕的歌可能是什么呢？就是我想要亲一亲圣诞老人。 Itu Sinterklaasnya pasti ganteng deh. 那如果是这首歌唱的话，那圣诞老人一定是长得很帅的。 Saudara, Natal bukan hanya mengingat kelahiran seorang bayi. 亲爱的弟兄姊妹们，圣诞节不是单单让我们来纪念一个出生的婴孩， Tetapi awal sebuah zaman baru. 而是一个新时代的开始。 Perjanjian Tuhan sudah digenapkan. Tadi Pendeta Yo mengatakan proto-evangelium, sekarang kita sebutkan evangelium. 所以呢，刚刚由这个我们的约翰纳牧师在讲神救赎计划中，那么旧约所有的预言呢，都是要在基督里得以应验，这个是应许的应验。 Kekristenan berbicara soal Allah yang berinisiatif mengulurkan tangan untuk menyelamatkan manusia. 所以这就是说，在圣经里面告诉我们，神他是主动伸手介入了人类的历史当中。 Aku datang mencari menyelamatkan yang terhilang. 我来到这个世上是为了寻求迷失的灵魂， Yang digenapkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 是靠着主耶稣基督来实现这个应许的。 Mari kita coba hitung sejak nubuat itu dinyatakan di Taman Eden, aku mengadakan permusuhan
antara perempuan ini dan keturunan ular ini. 我们可以来数一下，在这个旧约盟约应验时期，到底经过了多少年的时间？ Ada kelompok yang disebut kaum Masoret. 有一个团体是我们称它为马梭拉这个团体。 Dalam bahasa Ibrani itu ada Ibrani klasik dan apa Ibrani yang ada tanda bacanya untuk mempermudah orang mengenal kitab Taurat. 这个是说，这个他们是非常传统的一个团体，所以他们用这个非常传统的经文来解释这个圣经。 Kalau dalam bahasa Mandarin ada bahasa Mandarin hurufnya tradisional, ada simplify. Semoga saya benar. 如果在中文里面呢，就分中文的繁体字和简体字。 Jadi yang Masoret ini termasuk yang simplify, memudahkan orang membaca Perjanjian Lama. 所以呢，这个马索拉经文呢，它就是属于这个好像类似中文里面的简体字一样，它是为了方便当时的人们来读这个圣经的旧约。 Kaum Masoret mencoba menghitung sejak zaman Abraham sampai sejak zaman Adam sampai Abraham 2000 tahun. Abraham sampai masa pembuangan 1000 tahun, masa pembuangan sampai Kristus datang 1000 tahun. Total 4000. 所以呢，这个根据这个马索拉经文的这个版本，我们看到它是怎么来数算的呢？它从亚当到亚伯拉罕的时代，大约是2000年的时间。那么从亚伯拉罕到以色列被掳时期，大概是1000年的时间左右。从被掳时期到基督耶稣的降临，大约是1000年的时间。所以总共全区估计大概是有4000年的时间。 Tetapi ada juga kaum Septuaginta menghitung kira-kira total 6000 tahun. 但是也有人也有其他的版本数算这个时间的是大概是6000年的时间。 Mengapa ada perbedaan penghitungan? 为什么这个计算时间上有一些差别呢？ Karena penanggalan kuno tidak sama dengan penanggalan seperti hari ini. 因为当时我们在计算这个时间的这个方式和计算的方法，跟我们现在来计算时间和历法的方式是不同的。 Maafkan, jadi agak sukar menentukan angka yang eksak. 这个就是我们在当时所说的，我们用的是什么样的律法呢？他们当时用的是比较传统的这个律法的方式。那 Silakan. Silakan Pak. Oh saya. Okay. Tetapi itu tidak berarti kedatangan Kristus tidak benar. Kedatangan Kristus adalah fakta sejarah. 这个不是代表着说主耶稣来的时间，这个时间算的不对，而是说他用了不同的这个计算方式来计算神降临的时间，主耶稣降临的时间。 Saudara, setiap 28 November banyak orang mengucap selamat ulang tahun kepada saya. 弟兄姊妹们，每一个11月8号、10月28号，很多人会对我说生日快乐。 Ketika ucapan itu disampaikan, biasanya saya dalam hati berkata, "Ya Tuhan, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." 每一次他们对我说生日快乐，给我生日祝福的时候，我在心里都说主啊，请赦免他们，他们不知道他们在说什么。 Karena catatan harian mami saya lahir itu 24 November. 因为从我妈妈记的这个时间是我出生是在11月的24号。 Tetapi akte kelahiran saya 28 November. Akte kelahiran, the certificate of birth 28 November, right? 1968, right? 所以呢，然后怎么？但是在他的出生证上面写的却是11月28号。 Saudara-saudara yang terkasih, bukan berarti ketidaksamaan itu berarti saya belum lahir. 所以弟兄姊妹们要知道，这个时间还没有到，不是说我还没有出生。 Saudara, kita coba gali bagian yang kita baca tadi dari kata kunci Galatia 4 ayat 4. 我们再来回去看我们刚刚读的这个加拉太书里面的这一段话，我们要找出这段话里这段经文里面的关键词。
Kata kunci dalam bahasa Ibrani itu adalah kronos. 在这一段话里面，这一段圣经里面最关键的关键词是时候满足。 Sering dipakai kronologi, ada waktu yang mengikat hidup kita. 常常会被放在这个文学当中来说，就是我们生命中的某些特定的时刻。 Kalau para remaja mengatakan bapak sekarang sudah agak tua, saya kurang suka. 如果是青少年的话，有时候会说爸爸现在已经老了，我有时候不太喜欢。 Saya selalu jawab, bukan agak tua, tetapi saya agak muda, nak. 我常常回答说，不是我变老了，是我开始越变越年轻了。 Saudara dan saya ada di dalam dimensi waktu yang mengikat sehari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun. 在我们看来，我们常常说的一天、一个月。 Dan kita tidak bisa menolak tua. 我们不能够拒绝我们在慢慢变老的这个事实。 Urutan waktu itu disebut kronos, seperti yang Alkitab katakan tadi. 我们知道，这个时间的这个概念，就像在圣经里面所说的一样，它是一种时候满足，是在神的掌控当中的。 Jadi dalam bahasa Yunani pleroma tu krono, artinya secara waktu telah mencapai suatu titik yang sempurna. 所以在这个希伯来语里面所指的圣经当中的时候满足，它指的是什么呢？指的是这个时间走到了神预定的一个非常完美、成熟、完美的时刻。 Waktu itu sudah lengkap, penuh dan sudah tiba saatnya Mesias itu sudah datang. 所以这个时刻呢，就是神所预定的非常成熟的这个弥赛亚要来的这个时刻。 Jadi berita Natal adalah Kristus telah datang, mati, bangkit, dan akan datang kembali. 所以这个圣诞节这个起点就是神所预定的荣耀计划，也就是基督要到这个世界降生、受死、复活，并且要再来的这个完美计划的一个起点。 Saudara dan saya ada di the last period, di akhir zaman antara kedatangan pertama dan kedatangan yang kedua. 所以呢，我们现在是在哪里呢？是在主耶稣第一次来了以后和主耶稣第二次将要再来的这个期间。 Kapankah Kristus datang kedua kali? 什么时候主会再来呢？ 我不知道. Saya nggak tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. 没有任何一个人可以知道。 Berikutnya, saudara, pernyataan dari Reform Dogmatics, volume 3 dalam Wonderful Book of God dari tulisan Herman Bavinck. 在著名改革宗神学家巴文克的他的著作里面，他这样说。 Seluruh peristiwa di dalam Perjanjian Lama mengarah kepada satu peristiwa, yaitu Natal, Kristus telah datang. 他说，道成肉身是全世界历史中最核心的一个事件。 Dan seluruh peristiwa dalam Perjanjian Baru terpancar dari satu sumber, kedatangan Kristus, dan di mana kita berada saat ini, Kristus telah datang. 所以旧约的一切都是指向此刻，新约的一切都是从这一刻光照而来的。 Di dalam bahasa Inggris itu ada istilah BC and AD, before Christ and Anno Domini. 在英文中，我们有这样的说法来计算时间，就是 BC 和 AD。 Sebelum Kristus dan Anno Domini di dalam tahun Tuhan artinya. 他的意思就是说，在 before Christ 就是在基督之前和主耶稣来到以后。 Sebetulnya BC artinya the old paradigm, hidup di zaman Perjanjian Lama. 那 BC 就是指的是在主降生之前，那也就是旧时代的时候，也就是在旧约的时代。 Allah memberikan hukum Taurat, tujuannya untuk membuka mata kita, kita semua orang berdosa, tidak ada satupun yang layak di hadapan Allah. 所以神赐下律法，律法的意义是要显明，让我们每一个人看到，我们都是罪人。 Dalam Perjanjian Baru, anugerah Tuhan dinyatakan di dalam Kristus yang telah mati dan bangkit. 但是在新时代，也就是恩典的时代呢，它是恩典来成全律法，它来到不是为了废掉律法，乃是要成全律法。 Anugerah itu bukan berarti membatalkan hukum Taurat. 恩典不是说
他是要来废掉律法的， Anugerah itu menggenapkan hukum Taurat. 他是为了要成全律法。 Tidak ada seorang pun yang layak di hadapan Tuhan kecuali Tuhan Yesus Kristus. 没有任何一个人在神的面前可以被称为义人，除了主耶稣。 Maka dia menjadi anak domba yang tak bercacat, tak bercela, yang rela berkorban di atas kayu salib. 那就是为什么他要为我们忍受各样的苦难，最后被钉死在石架上，成为我们的赎罪祭。 Kalau dalam perjanjian lama, umat pilihan disebut umat perjanjian adalah anak Abraham secara genetik. 如果在旧约时代的时候，我们所指的亚伯拉罕的子孙，他是按照从血统的属于上来定义的。 Suku Yehuda yang terkecil dianggap yang menjadi terbesar karena mewakili seluruh orang Yahudi. 我们说这个犹太族他是最小的一个民族，但是他却要成为最大的一个民族，因为他要统领整个的万国万民。 Maka orang Yahudi dari bahasa Ibrani itu akar katanya adalah Yehudim. 所以在这个犹太语里面，我们说他们把他们称为耶户地。 Yehudim. Wahyudi. Saudara-saudara, tetapi yang dimaksud anak Abraham dalam perjanjian baru adalah semua orang yang percaya. 但是在恩典时代，也就是我们的新约时代呢，所有相信应许的人，所有相信应许的人都成为神的儿女。Orang yang percaya itu baik Yahudi maupun non-Yahudi. 所有相信的人是指不管是犹太人还是外邦人。 Yahudi tadi disebut Yehudim, non-Yahudi disebut Goyim dalam bahasa Ibrani. 犹太人被称为犹太人，但是外邦人就被称为 Goyim。 Dalam bahasa Inggris terjemahannya halus yaitu Gentile, artinya non-Yahudi. 如果在英文里面呢是简代，也就是说外邦人的意思。 Tetapi sebetulnya arti Goyim itu lebih dalam, bukan sekedar non-Yahudi, maaf kata, Goyim itu artinya adalah anjing. Permisi, saudara. 好，非常抱歉，我们要比较直白的表达，就是说，其实如果我们更深的去研究这个词的意思的话，它其实不是说外邦人的意思，乃是说畜类的意思，也就是非人的意思。 Jadi orang Yahudi menganggap dirinya begitu berharga, anak Abraham dan bangsa lain lebih rendah dari dirinya, selevel dengan binatang. 所以在犹太人看来，犹太人是被拣选的族类，所以他们是君尊的，他们是非常荣耀的。但是他们看外邦所有的人，所有的民族都是非常低等的，比他们低一等的，好像类似于畜类的。 Jadi saudara dan saya itu selevel dengan Rottweiler, Herder, Chihuahua dan lain sebagainya itu. 所以，亲爱的弟兄姊妹们，我们在犹太人的眼中看起来就像各种品种的狗一样。 Tetapi di dalam Yesus Kristus, semua orang yang percaya, Yahudi, Yunani, disebut anak Abraham. 但是在主耶稣的恩典当中，不管是犹太人还是外邦人，在主的眼中都是他被拣选的儿女。 Tuhan Yesus berkata, pergilah beritakan Injil mulai dari Yudea, Samaria, tempat paling terhormat, sampai tempat paling hina di Samaria. 主耶稣说：“你们要将福音从犹太、撒玛利亚只传到地极。” Sampai ke Gardu Jati 51. 直到我们嘎都加地的51号。 Allah mengasihi semua dunia ini. 上帝爱世上所有的人。 Maka dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. 所以他要所有信他的人都能够得救，成为被拣选的儿女，而不会灭亡。 Orang Yahudi masih menantikan Kristus datang yang pertama kali. 现在犹太人还觉得，以色列人还觉得，现在是主耶稣第一次来的时间。 Mereka menantikan gerbang Yerusalem itu dibuka. 他们想耶路撒冷到时候会被打开。 Dan Yesus yang telah datang ditolak, dianggap bukan Mesias yang dinantikan itu. 当主耶稣来的时候，他们拒绝他，他们不承认他是将要来的弥赛亚。 Ini berbeda dengan kekristenan. 这是他们跟基督徒的不同。
Kita menantikan the second coming, kedatangan Kristus yang kedua kali. 我们明白有主耶稣再来这一个说法。 Yang dimaksud Yerusalem adalah Yerusalem baru. 所谓的耶路撒冷，进入耶路撒冷是指的新的耶路撒冷。 Dunia yang diperbarui, tidak ada konflik, tidak ada air mata lagi. 神要更换新天新地没有眼泪，没有征战。 Yang menjadi pengharapan bagi saudara dan saya. 这成为我们活着的盼望。 Hari ini apa pengaruh Natal bagi kita? 今天我们从圣诞又得到什么样的启示呢？ Yang pertama kita melihat kemajuan ilmu astronomi, ilmu perbintangan. 首先，第一，圣诞重塑了人类理解时间的方式。 Penanggalan modern itu ada penanggalan Julian. 我们现在所看到的这个数算历法的方式呢，是以前是用的是儒略历的这种方式。 Julian kalender mengikuti ketetapan Julius Caesar. 这个儒略历呢，它是根据当时在这个旧时代的一种律法来计算的。 Tahun 46 sebelum Masehi terjadi. 在 Sebelum Kristus datang. 主前46年的时间Dan disempurnakan disebut kalender Gregorian tahun 1582 yang hari ini kita ikutin kalendernya. 到主后152年，它就被称为修订成为格利高利历的这种律法，也就是我们现在所使用着的公历的这种计算时间的方式。 Oleh sebab itu ada kesulitan menghitung khususnya peristiwa dalam perjanjian lama ketika dilihat pada hari ini. 所以这就是为什么当我们从现在的这个律法的方式去看我们旧约时代的时间的时候，有时候会觉得很难或者对不上这个时间。 Di balik perhitungan secara matematik itu ada dorongan religius, kerinduan bagaimana melihat Tuhan campur tangan atas sejarah. 所以在宗教上，因为宗教的需要，我们需要去数算这个宗教里面各种节气、各种敬拜时间还有这个主前主后的时间的时候，这些计算因为这些需要，宗教上的需要就推动了数学的发展。 Yang kedua, 第二， pengaruh Natal bagi kita menjadi dasar dari the Declaration of Human Rights, dasar tentang hak asasi manusia. 圣诞节它奠定了人人平等的价值观。 Tidak ada lagi perbedaan laki-laki dan wanita. 再没有男女的分别。 Kalau dahulu orang yang disunatkan hanya laki-laki yang berhak menerima janji Allah. 如果是旧约时代的，如果是以前的话呢，这个被行割礼的只有男人因为这个是圣经旧约中的应许。 Kristus datang dan Paulus mengatakan yang penting bukan sunat jasmani tetapi sunat rohani. 当保罗他在新约的时代，他就说，这个行割礼不是肉体上的行割礼，乃是灵里的这个割礼，才是真正的割礼。 Kita menerima sakramen perjamuan kudus baik pria maupun wanita yang telah percaya di dalam Kristus untuk semua Kristus datang. 我们在圣经中学习到，只要信主的，不管是男是女，他们都是平等的。 Yang ketiga, 第三， adalah kita memiliki pengharapan yang kekal. 圣诞给我们带来了永恒的盼望。 Allah melibatkan kita bagi karyanya di dunia ini. 上帝使我们参与他在这个世界上的工作。 Dalam buku No Little People, seorang bernama Francis Schaeffer mengatakan, 在这个一本书上说，没有渺小的人。 Tidak ada orang yang terlalu kecil di hadapan Allah. 在神的眼中，没有所谓渺小的人。 Alkitab tidak selalu memakai orang hebat seperti Musa, Salomo, Daud, Samuel yang bukan Wahyudi. 圣经上不只是常常使用那些伟大的人，比如说摩西，还有像 Samuel， 但是不是这一位 Samuel。 Tetapi saudara, orang-orang yang kecil yang mungkin disebutkan hanya beberapa kali, jari kita lebih banyak dari jumlah orang ini disebutkan. 圣经上神也使用一些非常渺小的人来成就他的圣功。 Salah satunya Rahab.
首先第一个是谁？妓女拉哈。 Rahab selalu disebut dengan keterangan wanita sundal itu. 呀，拉哈在圣经上被记载，她是一个妓女从事着这个不光彩的这个工作。 Dia bertobat mengenal Tuhan dan percaya Allah yang punya perjanjian atas umatnya. 她相信神对她有一个应许。 Dia cuma menolong 2 orang bernama Yosua dan Kaleb. 他只是单单帮助了两个人，就是约书亚和他的同伴。 Setelah itu tidak ada cerita di Alkitab tentang Rahab. 从那以后，在圣经上再没有关于他的任何记载。 Tapi Injil Matius mencatat salah satu silsilah Yesus Kristus menyebutkan nama Rahab. 但是在这个福音书当中就提到了这个妓女的名字。 Penulis kitab Ibrani menyatakan salah satu saksi iman Rahab yang penuh dengan dosa ini, tapi karena iman dia diselamatkan. 所以他是一个非常在新约中一个非常好的例子，就是一个人他信主了以后，靠着对主的这个信心得拯救。虽然是一个满罪恶的人，但是他可以得到重生。 Alkitab juga mencatat seorang wanita bernama Ruth. 圣经上也记载了另外一个妇女，她的名字叫路德。 Ruth latar belakangnya dari Moab, bangsa Moab. 路德他的什么？摩亚。 Siapakah orang Moab itu? 谁是摩亚呢？ Moab itu latar belakangnya adalah anak-anak dari Lot, saudara Abraham. 摩亚是亚伯拉罕的后代，罗德的后代。 Alkitab menceritakan apa adanya tentang manusia. 在圣经上是怎么来描述这些人的呢？ Bangsa Moab itu keturunan perjinan antara ayah dan anak, antara Lot dan anaknya. 罗德的这个后代呢是不好意思，要说这是乱伦所产生的，是他的2个女儿和父亲这个乱伦所产生的后代。 Bangsa yang jahat penuh penyembahan berhala mengorbankan anak-anak bayi untuk dewa-dewinya. 这个民族呢是常常会用这个小的孩子来献祭或者做一些非常罪恶的事情的。 Tetapi anugerah Tuhan menjamah Ruth dan Ruth berkata, Allahmu adalah Allahku. 但是神的恩典临到了路德，所以路德对他的婆婆说：“你的神就是我的神。” Kemudian Ruth menikah dengan Boaz. 所以最后路德在圣经中是嫁给了波阿斯。 Boaz diterjemahkan adalah Hengki Suciadi. 波阿斯 Itu jangan diterjemahkan jadi batu sandungan nanti. Ya. Saudara, pernikahan Ruth dan Boaz itu memiliki anak bernama Obed. 所以波阿斯和路德生的孩子就叫俄贝德。 Obed memiliki anak bernama Isai. 俄贝德的儿子是以赛。 Isai memiliki anak, salah satu anaknya adalah Daud. 以赛生下的孩子，其中以赛生下的孩子其中一个就是谁呢？大卫。 Jadi Ruth itu adalah makco dari Daud. 所以路德其实是大卫的什么？曾曾祖母。Jadi kalau ketemu Ibu Ruth panggil makco. 所以如果大卫见到了路德，他要叫他 Saudara-saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姊妹们， meskipun orang kecil penuh berdosa, 虽然我们是充满罪恶的渺小的人， Tuhan sayang 上帝爱我们， melibatkan orang-orang ini dalam karya sejarah Kronos tadi. 虽然我们在这个世界上会面对非常多的这个罪恶的捆绑，但是神他要拯救我们。 Allah yang sama di dalam Tuhan Yesus Kristus juga mengasihi saudara dan mau melibatkan saudara dalam pekerjaannya. 神在主里面的爱是帮助我们每一个人的，他的爱是不变的。 Kiranya Natal ini menjadi pengharapan hidup kita menjadi indah karena anugerah Tuhan. 但愿这个圣诞能让我们真正明白圣诞的真正意义，也唤起我们心中那个盼望。 Mari kita tunduk kepala.
Paduan suara akan menaikkan pujian. 让我们低头。 Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam ini. 感谢主，你今天晚上的话语和真理， Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus 我们向你献上感恩。 untuk kedatangan-Mu 我们为着你的降临， yang telah mengubah kami 你改变我们， sehingga kami bersyukur kami ada sebagaimana ada karena anugerah-Mu. 让我们感恩。我们今天成为何等样的人，都是因为着你的恩典。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉靠主耶稣基督得胜的名求， Amin. 阿门。 Mari kita berdiam diri sejenak. Natal mengingatkan kita bahwa Kristus Sang Terang Sejati itu telah datang ke dalam dunia yang pekat dengan kegelapan dosa. Dan kegelapan itu tidak pernah bisa menguasainya.
Ia adalah anugerah bagi kita yang rapuh dan tidak berdaya menghadapi gelapnya kehidupan dosa dan tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Ingat, Dia bukan terang yang nan jauh di sana, tapi Ia adalah terang yang hadir di dalam setiap ruang gelap kehidupan kita dan memberikan pengharapan. Mari kita mendengar kembali suaranya yang tegas berkata kepada kita malam hari ini. Marilah kepadaku ya semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, ini adalah sebuah undangan ilahi bagi kita yang sedang berputus asa dan lelah menghadapi pergumulan dosa yang terus menjerat. Ini menjadi sebuah penghiburan bagi hati yang terluka dan hancur oleh karena sengat penderitaan. Ini adalah sebuah kabar yang menyukakan hati bagi kita yang selalu gagal dan terus gagal di dalam hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita lebih mengutamakan agenda pribadi kita ketimbang memuliakan Dia. Kristus mengundang kita sekali lagi untuk datang kepadanya, memberikan pemulihan dan kelegaan bagi jiwa kita. Kristus sekali lagi ingin menerangi setiap ruang hidup kita malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita berdiam diri, kita berdoa secara pribadi. Tuhan, aku mau datang sekali lagi kepadamu. Terangi jiwaku yang gelap ini dengan terang kekal-Mu. Pulihkan jiwaku yang rapuh dan tidak setia ini untuk terus belajar apa itu artinya hidup setia kepadanya. Malam ini menjadi momentum yang terbaik bagi kita untuk datang kepadanya. Hei engkau yang tidak setia, demikian juga Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Terang itu bukan hanya untuk diri kita sendiri. Natal mengingatkan kita bukan kitalah yang menjadi pusat segalanya, tapi sang terang itu hendak merengkuh hidup kita dan ingin memakai kita sebagai terangnya. Pemantul terang Kristus di tengah dunia yang semakin kelam dan gelap, menjadi pelecut harapan bagi setiap jiwa yang terluka yang ada di sekitar kita. Mari Bapak Ibu, malam hari ini saya mengundang kita untuk mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, pakailah hidupku sebagai terang-Mu, menerangi jiwa-jiwa yang ada di sekitar setiap kita yang sedang gelap di dalam dosa. Mereka membutuhkan Kristus untuk jiwanya. Pakailah hidupku menjadi berkat bagi siapapun yang bersentuhan dengan hidup kita, membawa mereka satu langkah lebih dekat kepada Kristus. Mari kita menyalakan lilin kita sebagai tanda komitmen kita di hadapan Tuhan. Saya mengundang setiap kita tanpa terkecuali untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat lilin kita. Di tengah dunia yang semakin kelam, di tengah dunia yang semakin gelap, Tuhan, biarlah hidupku makin bercahaya, menjadi berkat bagi banyak orang, memantulkan sang terang Kristus itu, menyinari jiwa-jiwa yang terluka bagi orang yang ada di sekitar setiap kita. Bapa di surga, pada malam hari ini kami datang dengan kerendahan hati, memohon kiranya Engkau menjamah setiap kami, memampukan kami untuk menjadi alat di tangan Tuhan sebagai terang di tengah dunia. Di tengah dunia yang semakin kelam, mungkin semakin jauh dari Tuhan, biarlah kehadiran kami menjadi magnet yang membawa setiap orang datang melekat kepada Kristus. Pakailah hidup kami menjadi berkat bagi siapapun, menjadi penghiburan bagi orang yang sedang sedih dan berputus asa, menjadi kekuatan bagi mereka yang sedang lemah dan terpuruk hidupnya.
menjadi kekuatan bagi mereka yang sedang jatuh. Pakailah Tuhan siapapun kami untuk menjadi terang di tengah dunia ini. Siapapun kami, apapun latar belakang kami, Tuhan pakailah kami sebagai alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur serta berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Malam kudus, malam kudus. Biarlah saat kita menatap lilin yang ada di tangan kita, ini boleh menjadi komitmen kita untuk mengiring Yesus. Dengan penuh lembut kita katakan, malam kudus, malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintang pun gemerlap. Maria jaga Sang Putra, bayi kudus kecil dan lembut, lelap dalam darah, lelap dalam darah. Sekali lagi kita katakan, malam kudus sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap, bintangnya bercahaya, bersama malaikat nyanyilah, haleluya bagi Sang Raja, Kristus telah lahir, Kristus telah lahir. Sembah sujud. Sembah sujud, oh dengar suara malam kudus.
duduk Bapak Ibu. Kita bisa mematikan lilin kita. Pada malam ini kita pun diberi kesempatan untuk boleh memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Para petugas akan mengedarkan kantong persembahan, Bapak Ibu ataupun dapat men-scan QR yang ada. Terlebih Bapak Ibu, saat kita memberikan persembahan, adakah doa kita di dalam persembahan ini? Tidak hanya persembahan berupa materi, tetapi terlebih lagi adalah diri kita. Adakah diri kita mau dipakai Tuhan seperti bintang-bintang yang bercahaya di dalam kegelapan? Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, bercahaya terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus kita bayar telah menjadikan kita dewasa di dalam Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan. Ku mau bercahaya, ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya.
dalam kemuliaan-Nya. Sebelum kita menutup ibadah kita pada malam hari ini, ada dua pengumuman penting yang boleh Bapak Ibu simak. Besok kita masih ada kebaktian di tempat ini, dan juga doakan ada baptisan. Di KU yang kedua ada baptisan anak, dan di KU keempat sore ada baptisan dewasa. Dan Bapak Ibu diinformasikan setelah ibadah ini selesai, Bapak Ibu dapat turun dari keempat pintu yang ada. Bapak Ibu dapat menukarkan voucher tiket yang sudah Bapak Ibu pegang dengan konsumsi. Harap Bapak Ibu tidak berdesak-desakan, dapat menggunakan waktu yang ada, dan biarlah sukacita Natal boleh terus berada di tengah-tengah kita sekalian. Doa syukur dan doa berkat oleh Pendeta Samuel Wahyudi. Jemaat, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk malam yang kami mengingat Engkau telah datang bagi kami, dan Engkau menyatakan anugerah-Mu, dan Engkau rela berkorban bagi kami. Biarlah kami hidup sepadan dengan apa yang Kau berikan kepada kami yang terbaik. Kami bersyukur untuk kasih pemeliharaan yang Kau nyatakan sehari lepas sehari dalam hidup kami. Apa itu suka duka, apa itu sehat sakit, apa itu kelimpahan dan kekurangan. Kami belajar bersyukur karena tangan kasih-Mu yang pelihara kami untuk tetap tegar di masa sukar ini. Terima kasih Bapa Surgawi. Jemaat yang terkasih, sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan Roh Kudus Tuhan menaungi saudara sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, mari kita beri salam kepada kanan, kiri, depan, belakang kita. Kita katakan, we wish you Merry Christmas. Mari kita nyanyikan Feliz Navidad dengan bertutur dengan sukacita. Feliz Navidad. Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry
Christmas.